Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita dapat mengadakan live di aplikasi TikTok untuk meneruskan muzakarah kita, iaitulah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang hukumnya adalah wajib, wajib belajar bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf wajib belajar ilmu akidah untuk melepaskan diri kita daripada kesesatan. InsyaAllah sama-sama kita tengok. Kita sambung pula pada muka surat berapa? Okey, muka surat seterusnya ialah muka surat 11. Muka surat 11. Baik. Sambungan pada muka surat 11 insyaAllah ialah pada menyatakan huraian yang keempat pada menyata hukum syarak. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Huraian yang keempat. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Baik, setelah mana kita bahas tadi iaitulah berkaitan dengan hukum adat. Jadi untuk kali ini kita masuk pula pada bicara pada menyatakan hukum akal. Yang tadi hukum adat, dia ada wajib adat, mustahil adat, harus adat, dan kita telah pun bahas tadi. InsyaAllah kemudian kita teruskan dengan hukum akal pula. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula makna hukum akal itu. Jadi bermula ni dipanggil mubtada'. Kalau ilmu nahu bermula ni dipanggil mubtada'. Setiap mubtada' dia ada khabar dia. Khabar dia mana? Khabar dia ada ialah. Bermula makna hukum akal itu ialah ni khabar dia. Ialah keputusan. Keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Yakni akal lah yang menghukum itu perkara. Akal kata sama ada perkara itu wajibkah, mustahilkah, haruskah. Jadi akal lah yang menghukumkan. Itu maksudnya. Kali lagi, bermula makna hukum akal itu ialah keputusan. Jadi hukum tu maknanya keputusan. Keputusan mana? Yang memutus seseorang, yakni yang memutus oleh seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu, sama ada perkara itu wajibkah, mustahilkah ataupun harus. Itu dimaksudkan dengan hukum akal, yakni perkara yang kita hukum dengan perkara itu, kita fikir itu, muafakat keduanya. Perkara yang kita hukum tu dengan perkara yang kita fikir tu muafakat, sama kedua-duanya. Itu maksudnya. Dan hukum akal itu, dan bermula hukum akal itu, khabar dia ialah 3 perkara. Jadi hukum akal tu dia ada 3 perkara. Hukum akal tu ada 3 perkara, iaitu hukum akal yang 3 perkara tu. Apa dia? Wajib. Baik, dikehendaki wajib di sini iaitu wujub. Kalau kita dalam kitab Risalah Wasail Ilmu Kalam, dia kata hukum akal adalah wujub, bukan wajib. Jadi sini kenapa betul Di sini kenapa betul? Wajib
Wajib dengan makna wujub. Wujub. Waw, jim, waw, ba. Wujub. Bukan wajib lah. Di sini kenapa betul? Sebab itulah kena mengaji ni secara bertalaqi. Kena ada guru yang menunjukkan. Wujub, hukum akal adalah wujub. Bukan wajib, kerana wajib itu terkena kepada perkara yang bersifat dengan mesti ada, mesti sungguh. Contohnya seperti kudrah Allah. Kalau wujub tu balik akal yang menghukumkan. Mesti ada. Mesti sungguh. Tu maksudnya. Iaitu yang kata hukum akal 3 perkara tu apa dah? Iaitu yakni wajib. Wajib dengan makna wujub. Waw, jim, waw, ba nah. Kenapa betul ya? Mudah-mudahan yang betulnya adalah wujub. Waw, jim, waw, ba, bukan wajib. Kalau wajib ni terkena kepada perkara yang bersifat dengan mesti ada, mesti sungguh, seperti kudrah Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah yang lain. Iaitu wajib, yakni wujub pada akal. Wajib pada akal dengan makna wujub lah. Mustahil. Mustahil di sini dengan makna istihalatul mustahil. Sebab mustahil itu adalah perkara yang mesti tak sungguh. Contohnya lemah di Tuhan. Lemah di Tuhan ni dikatakan mustahil. Lemah Tuhan, buta Tuhan, tuli Tuhan, apa lagi? Mati Tuhan, semua tu dipanggil perkara mustahil. Jadi balik akal adalah istihalah. Iaitulah tidak ada perkara mustahil itu di Tuhan. Itulah dipanggil istihalatul mustahil. Kita ambil hukum dah. Hukum mustahil itu adalah istihalatul mustahil. Jadi dikehendaki di sini bukan mustahil, adalah istihalah. Hukum akalnya adalah istihalah. Sebab mustahil itu bukan hukum akal. Mustahil itu adalah perkara yang tidak, perkara yang mesti tidak ada. Pada akal, dia kata mustahil pada akal dengan maksud istihalah lah. Harus dengan makna jawaz, bukan jaiz. Bukan jaiz, kerana jaiz itu perkara yang mesti, yang boleh ada ataupun boleh tidak ada. Contohnya mungkin. Kalau jawaz, balik akal menghukumkan kata boleh ada ataupun boleh tiada. Harus akal ini jawaz. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan pengenalan atau ta'rif. Pengenalan ni samalah, ta'rif ni sama juga. Ta'rif ni bahasa Arab. Sama dengan pengenalan. Atau pilih-pilih lah. Nak kata pengenalan pun boleh, nak kata ta'rif pun boleh. Dan pengenalan ini, dan bermula pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu. Itu wujub. Wajib itu kena pada wujub. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu iaitu barang yang dipikirkan. Yang ni betul wajib. Barang yang dipikirkan dengan akal. Terkena kepada barang yang dipikirkan dengan akal. Barang tu dia, barang tu maknanya sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani Allah. Sifat yang dipikirkan ataupun barang yang dipikirkan dengan akal, tentu sungguh ia barang. Yakni mesti sungguh. Tentu ataupun ada ia barang, iaitu sifat. Tu. Balik akal, hukum kita mesti ada. Barang itu adalah sifat ataupun zat Allah, terkena kepada sifat Allah. Itulah perkara yang mesti ada ataupun mesti sungguh. Balik akal hukum mesti ada, mesti sungguh. Tu. Kemudian kerana yakni barang, kerana barang itu sungguh dirinya barang. Sungguh diri barang tu sungguh. Tentu ada ia, supaya nak masuk sifat wujudi. Kerana barang itu sungguh diri barang itu. Contohnya seperti ada Allah Ta'ala, wujud. Ada Allah Ta'ala tu sungguh tak? Sungguh. Ada Allah Ta'ala, ada. Jadi sungguh tak ada Allah Ta'ala? Sungguh. Maka diri ada itu bukan ada, hanya sungguh. Diri sifat wujud itu dipanggil sungguh, sifat yang bahasa sungguh. Sifat nafsiyah, sifat yang bahasa sungguh. Bukan ada. Diri ada tu, diri wujud tu tidak ada. Dia hanya sungguh. Jadi sifat ada tu, sifat wujud tu dipanggil sifat yang bangsa ada. Sifat yang bahasa sungguh, bukan bahasa ada. Sifat yang bahasa sungguh. Contohnya seperti ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu, sungguh ada Allah. Sungguh.
Maka apabila kita fikir, maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus dengan akal, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh, yakni sungguh ada Allah tu. Maka akal pun putuslah kata sungguh ada Allah tu. Sebab ada Allah itu adalah perkara yang bersifat dengan sungguh, perkara yang mesti sungguh. Maka balik akal pun putus kata sungguh, yakni sungguh ada Allah tu. Tu. Kerana apa? Kerana ada Allah Ta'ala tu sungguh. Sungguh dah ada Allah Ta'ala tu, sungguh lah. Yakni sungguh saja, bukan perkara ada. Ada Allah tu dipanggil sungguh saja. Sebab ada Allah tu bukan perkara ada, bukan sifat wujudi. Ada Allah tu, wujud tu bukan sifat wujudi. Yang tu dipanggil sifat yang berasal sungguh saja. Sungguh ada Allah, sungguh. Jadi ada Allah tu perkara yang bersifat dengan sungguh. Balik akal pula hukum kita sungguh, yakni sungguh ada Allah tu. Tu. Dan umpamanya, bayannya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Apa dia lagi perkara yang wajib pada akal? Banyak lagi lah, yakni zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, ilmu, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Semua tu adalah perkara yang wajib pada akal. Wajib pada akal. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu, dan bermula kena inilah, kena takdir khabar dah. Mubtada' itu kena tambah bermula. Dan bermula pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu, khabar dia ialah apa dia mustahil pada akal tu? Ialah barang yang difikirkan. Barang yang difikirkan dengan akal. Barang tu mestilah dipikir dengan akal. Tentu tidak barang tu. Yakni tentu tidak sungguh dan tentu tidak ada. Itulah dikatakan mustahil. Itulah dikatakan mustahil. Benda tu tidak ada dan tidak sungguh. Itu mustahil. Kerana apa? Kerana barang yang kita fikir itu tidak, yakni tidak sungguh dan tidak ada ataupun tidak berlaku. Contoh dia seperti tiada Allah Ta'ala. Jadi tiada Allah Ta'ala tu dipanggil perkara mustahil. Tak ada Allah tu dipanggil perkara mustahil. Sungguhkah Allah Ta'ala tak ada? Tidak sungguh, tidak berlaku, tidak ada benda tu. Yang wajibnya ada Allah. Ada Allah tu yang wajib. Yang tidak sungguh tu adalah tidak ada Allah tu yang dikatakan mustahil. Tidak sungguh, tidak ada, tidak berlaku. Tu. Baik, jadi diri tidak ada Allah tu lah dipanggil mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tak ada. Mustahil sangat. Mustahil ni maknanya akal tak boleh terima. Akal tak tergambar di akal kata Allah tu tidak ada. Itu maksudnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka apabila kita fikir dengan akal lah. Maka apabila kita fikir dengan akal, maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum atau kita memutus dengan tidak, ini tidak ada Allah tu. Tidak ada Allah tu tidak. Kita balik akal kita putus macam tu. Yang kata tidak ada Allah tu tidak. Tu macam tu. Akal kita putus macam tu. Kerana apa? Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Yang ini tidak. Yang betulnya ada Tuhan tu. Sungguh ada Tuhan ada. Sungguh Tuhan ada. Tidak ada Allah tu, tidak ada Tuhan tu tidak. Tu maksudnya. Yakni tidak sungguh. Tidak ada Tuhan itu dikatakan tidak sungguh. Sungguhkah Tuhan tak ada? Tidak sungguh. Itu maksudnya. Dan umpama tidak ada Allah lah, daripada segala yang mustahil pada akal. Apa lagi? Banyak lagi lah. Lemah Tuhan, buta Tuhan, tuli Tuhan, mati Tuhan, fana Tuhan, binasa Tuhan. Semua tu dikatakan perkara mustahil. Perkara yang mesti tidak. Tidak. Okey.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal, dan bermula pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu khabada ialah barang yang difikirkan dengan akal. Barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya barang, dan tidaknya barang. Maknanya terima kedua-dua belah, sama ada sungguhnya barang ataupun tidak, ini tidak sungguhnya barang. Terima dua-dua belah. Terima dua-dua belah. Itu dikatakan harus pada akal. Kerana apa? Kerana barang itu terima sungguhnya barang. Terima, balik sungguh pun terima. Dan tidaknya barang. Dan tidak sungguh barang tu. Balik akal kita terima dua-dua. Sungguh barang pun kita terima, tidak sungguh barang pun kita terima. Dan tidaknya barang pada diri perkara itu. Pada diri perkara itu. Contohnya seperti makhluk ini. Kita terima, akal kita terima kata makhluk ni adalah perkara yang boleh terima ada dan boleh terima tidak ada. Kita adalah. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, maka dapat kita memutuskan, kita memutuskan dan menghukumkan dengan akal lah, dengan terima ada dan tiadanya benda itu. Kita terima dua-dua belah pihak lah. Itu balik akal hukum kata boleh terima, boleh terima makhluk ni boleh ada, dan akal kita juga boleh terima kata makhluk ni tiada. Sebab apa? Sebab makhluk itu dipanggil perkara yang harus pada akal. Perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada. Atau terima sungguhnya perkara, dan terima pula tidak sungguh perkara tu. Itulah dinamakan harus pada akal. Harus pada akal. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, iaitulah wujub, istihalah dan jawaz. Itu hukum akal. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang. Apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang, yakni sifat ataupun zat Allah ataupun sifat Allah yang makni itu, yang tentu sungguh dan tentu ada. Bila sebut wajib pada akal, maka terkena kepada barang yang tentu sungguh dan tentu ada. Contohnya sifat nafsiyah Allah dengan maksud ada Allah tu. Sungguh ada Allah, sungguh tentu sungguh ada Allah. Kemudian ada kudrah Allah Taala tu. Ada. Tu zat Allah ada. Tu. Bila kita wajib pada akal, yang itulah zat Allah, sifat ma'ani Allah. Kalau sifat nafsiyah Allah, sungguh, tentu sungguh, balik akal hukum. Tu. Dan mustahil, dan bermula mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak, yakni tidak sungguh dan tidak ada. Tidak sungguh. Apa tidak sungguh? Tidak ada Allah tu sungguh kan? Tidak ada Allah? Tidak. Akal kita hukum kita tidak. Tak ada Allah tu tidak. Kemudian lemah Tuhan tu ada kan? Tidak ada lemah Tuhan. Tuhan bukan lemah. Tu terkena kepada barang tu, yakni sifat Allah yang mustahil itulah. Balik akal kata tidak ada perkara tersebut. Tidak lemah, tidak binasa, tidak mati dan sebagainya. Dan harus pada akal itu, apa dia pula? Kena kepada barang yang terima kedua-dua
Harus pada akal tu dia dia kena kepada dua-dua belah. Kedua-dua belah. Yakni terima sungguhnya barang, dan terima tidak, yakni tidak sungguh barang. Terima dua-dua. Dua-dua belah. Terima sungguh barang pun boleh, terima tidak sungguh pun boleh juga. Terima dua-dua belah. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu wasilah, satu tangga bagi mengenal akidah, bagi nak mengenal akidah. Maknanya kena tahu dulu hukum akal, sebab mengetahui hukum akal itu dikatakan satu tangga bagi nak mengenal akidah. Dan teguh akidahnya seseorang. Maknanya tidak kita nak belajar ilmu akidah, kita nak mengenal Allah Ta'ala, nak mengenal sifat Allah, tak dapat tidak, kita kena mengetahui dulu hukum akal. Sebab setengah ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal, maka dia dikira tidak ada akal. Kerana apa? Kerana apa yang kata hukum akal itu adalah satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya. Kerana akidah itu pengakuan, ini kena mengaku penuh di dalam hati. Pengakuan di dalam hati seseorang, maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Maknanya tak dapat nak mengenal, tak dapat dapat pengakuan itu, pengakuan yang kita mengenal Allah itu, melainkan kena mengerti dulu, kena faham dulu hukum-hukum akal yang tiga itu. Itu maksudnya. Dan bermula orang yang tidak mengerti, yakni tak tahu, tak faham, tak tahu, dengan sebab tak belajar hukum-hukum akal tersebut, dia tak tahu, terkadangnya tidak ada akidah. Ni bahaya. Disebabkan dia tak tahu hukum akal itu, terkadang dia boleh membawa kepada tidak ada akidah, sebab hukum akal dia tak tahu. Dan setengah ulama kata dia tidak ada akal, walaupun dia cerdik, tidak ada akal. Terkadangnya orang yang tidak tahu hukum akal itu, terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun. Ni bahaya, tidak ada akidah sedikit pun. Ini barang siapa yang tiada akidah, kita tak boleh makan sembelihan dia. Orang yang tak ada akidah ni, sembelihan dia kita tak boleh makan. Tidak ada sedikit pun akidah, yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya seseorang. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang yang tidak ada akidah. Itulah orang yang jahil, orang yang bodoh dan jahil, dan bermula jahil dengan Allah Ta'ala itu, yakni tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tidak sah imannya, tak terpakai imannya. Iman dia tu tak terpakai sebab dia tidak ada akidah, sebab dia jahil tentang Allah. Dan apabila tidak sah imannya seseorang tu, tidak sah agamanya. Bila iman dia tak sah, maka agama dia tak sah lah. Inilah ada sebab apa? Kerana tidak sah iman, tidak sah agama. Kerana sah agama itu terhenti ia di atas sah imannya. Nak sah agama tu kena sah iman dulu. Kalau iman tak sah, macam mana nak sah agama? Nak sah agama tu kena retilah hukum akal dulu. Kerana hukum akal itu adalah tangga untuk nak mengenal Allah Ta'ala. Kerana makna iman itu tasdiq, membenarkan di hati, mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Jadi iman tu adalah tasdiq, membenarkan di hati. Apa yang Rasul bawa tu semua kita benarkan. Segala pekerjaan agama, hukum-hukum, cerita-cerita dan sebagainya, kita kena benarkan di dalam hati. Itulah dikatakan iman. Yakni daripada segala pekerjaan yang bersangkut paut dengan agama lah, yang dibawa oleh datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena benarkan dengan hati kita. Tu dikatakan iman. Baik.
Jadi bahaya besarlah orang yang tidak mengetahui hukum akal ni, sangat bahayalah. Terkadang boleh membawa kepada tidak ada akidah. Sedikit pun tidak ada akidah. Bila tidak ada akidah, maka orang itu dikatakan jahil. Bila jahil dengan Allah, maka dikatakan tidak sah iman dia. Dan apabila tidak sah iman dia, maka tidak sah agamanya. Punca dia tak mengenal, tak mengerti hukum akal, itu punca dia. Dan terkadang jadi ia orang yang tak tahu hukum akal itu, terkadang boleh jadi ia kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi bahaya besarlah. Orang yang tak tahu hukum akal ni terkadang boleh jadi kafir. Bukan kata tidak sah imannya sahaja, bukan kata tidak ada akidah sahaja. Terkadang tu boleh jadi kafir orang yang tidak mengetahui hukum akal. Dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Seperti i'tiqad seseorang akan bahawasa Tuhan itu putih. Dia i'tiqad kata Tuhan tu putih. Umpamanya, dia kata Tuhan tu putih. Zikir, pejam-pejam mata, zikir-zikir nampak putih-putih. Tu adalah dia kata Tuhan. Bahaya besar. Kerana orang yang i'tiqad Tuhan putih, ini seperti putih di busur tu, itu ialah orang yang menyerupai Tuhan. Dia menyerupai Tuhan dengan makhluk. Dia menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Putih-putih itu sifat makhluk selalunya. Putih itu sifat makhluk. Jadi dia ada zikir, nampak putih-putih, dia kata Tuhan. Jadi dia telah menyerupai Tuhan tu dengan makhluk. Tu adalah etikot yang salah. Maka iaitu menyerupai Tuhan dengan putih tu, yang diserupakan dengan makhluk tu, mustahil, yakni tentu tidak, bohong. Akal tak boleh terima kata Tuhan tu putih. Tuhan tu putih-putih, tak boleh terima. Maka itu yang kata menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini, mustahil ni mesti tidak. Akal hukum kita mesti tidak, mesti tak sungguh Tuhan tu sama dengan makhluk, mesti tidak. Mustahil atas Allah, mesti tidak atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu tidak sama macam makhluk, tak sama, tentu tidak. Dan orang yang i'tiqad, yakni pegangan dalam hati dia, menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu, jadi kafir, tentu jadi kafir. Orang yang menyerupai Allah dengan makhluk itu, dia tu jadi kafir, tentu jadi kafir. Seperti dia i'tiqad kata Tuhan tu ada tangan, ada kaki, ada duduk dan sebagainya tu, yang mana i'tiqadnya menyatakan Tuhan itu seperti makhluk, maka dia tu dikira kafir. Na'udzubillah min zalik, kerana telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalau begitu, kalau macam tu, tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Jadi belajar hukum akal itu dikatakan wajib pada syarak. Jadi barang siapa yang tak belajar hukum akal, maka dia tak reti hukum akal. Apakah akibat dia? Bila tak reti hukum akal, terkadang boleh membawa kepada tidak ada akidah, walaupun sedikit. Bila tidak ada akidah, maka dia tu tidak dikatakan orang jahil. Dan orang yang jahil dengan Allah Ta'ala ni, maka dikatakan tidak sah iman dia. Dan apabila dia tak sah iman, maka tidak sah agama dia. Kerana nak sah agama itu terhenti di atas sah iman. Dan terkadang boleh jadi kafir orang yang tidak mengetahui hukum akal itu. Kerana i'tiqad dia akan salah. Seperti dia mengiktikadkan Tuhan itu seperti putih, iaitu seperti putih di busur, seperti putih kapah-kapah dan sebagainya, iaitulah menyerupai Tuhan dengan makhluk. Barang siapa yang menyerupai Tuhan dengan makhluk, maka sekali ini insya-Allah nanti ada masa kita sambung baliklah pada tanbihun muka surat 12 insya-Allah. Baik, jadi sekali itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari ilmu itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.